Dan insya-Allah pada hari ini kita akan bincang tentang i'tibar kisah Ashabul Ukhdud. Kisah Ashabul Ukhdud. Allah telah membicarakan kisah Ashabul Ukhdud ni dalam satu surah, iaitu surah Al-Buruj. Surah Al-Buruj. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alayha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Baik, kata Allah, demi langit yang mempunyai tempat-tempat peredaran bintang-bintang dan hari pembalasan yang dijanjikan dan makhluk yang hadir menyaksikan hari itu serta segala keadaan yang disaksikan. Allah memulakan surah ini dengan Allah bersumpah. Allah bersumpah. Kalau tuan-tuan tengok dalam Al-Quran, apabila Allah bersumpah dengan sesuatu, biasanya ada beberapa perkara yang para ulama bincang. Salah satu daripadanya, Allah nak sampaikan perkara penting. So Allah sumpah dulu. Jadi apakah perkara penting yang Allah nak sampaikan? Allah kata qutila ashabul ukhdud. Ashabul ukhdud ni mereka ataupun Allah kata celakalah kaum yang menggali parit. Ukhdud tu parit. Ashab orang-orang yang menggali parit. Kan? Tujuan mereka gali parit ni untuk membunuh dan membakar orang beriman. Maka Allah kata celakalah orang yang menggali parit. Kemudian Allah kata apa? Inna an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud. Parit api yang penuh dengan bahan bakaran. Mereka dilaknat ketika mereka duduk di kelilingnya. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Sambil mereka melihat apa yang mereka lakukan kepada orang beriman. Dan Allah sebut wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Dan mereka tidaklah marah dan menyiksakan orang beriman itu melainkan kerana orang beriman itu beriman pada Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Terpuji. Last sekali Allah sebut kenapa orang beriman ini diseksa dan dibunuh. Allah sebut kerana keimanan mereka pada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji, bukan sebab lain. Allah jelaskan apabila orang beriman ini dibunuh, sebabnya ialah kerana mereka beriman pada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji, bukan sebab lain. Baik, tuan-tuan dan puan sekalian, kalau kita meneliti ayat yang Allah sebut ni, maka kita dapati permusuhan golongan kufar terhadap orang beriman adalah kerana keimanan kita pada Allah, bukan sebab lain. Tapi sebab-sebab yang lain diwujudkan untuk menjadikan umat Islam keliru dan menjadikan umat Islam tak faham situasi yang sebenar. Kalau tuan-tuan tengok sejarah dulu, apabila Portugis, Belanda datang Melaka, maka kita belajar dalam buku sejarah, antara poin yang paling utama sekali apa dia? Sebab apa? Sebab nak rempah. Itu poin paling utama. Kita akui bahawa rempah ini adalah satu keperluan pada zaman dulu. Tetapi pada ketika itu mereka telah pun bertapak di India, khususnya di Goa. Dan India merupakan pusat rempah dunia pada ketika itu. Bahkan untuk keperluan Eropah sudah memadai apabila mereka telah bertapak di India. Tak perlu lagi mereka perlu datang ke Nusantara. Tuan-tuan, kenapa mereka datang ke Nusantara pula? Bahkan bila dah sampai di Nusantara ni, mereka memilih wilayah-wilayah yang ditadbir secara Islam. Ambil Melaka, Aceh, Selatan Filipin, semua kawasan-kawasan yang ditadbir oleh umat Islam. Jadi tuan-tuan, sebenarnya poin yang paling utama seperti yang disebut oleh Allah, wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Kerana keimanan yang ada pada orang beriman menyebabkan mereka datang, mereka jajah, mereka seksa, bahkan mereka bunuh. Ini sebab utama.
Tapi kita dikelirukan dengan fakta sejarah yang menyatakan sebab nak rempah. Tuan-tuan, kalau dinyatakan rempah, maka umat Islam akan jadi tak faham sampai bila-bila. Kita sebab nak rempah dia orang ni, bukan sebab Islam. Tapi kalau kita diajar bahawa permusuhan mereka seperti mana disebut oleh Allah kerana iman yang ada pada kita, maka semua umat Islam akan rasa bersatu kerana permusuhan ini adalah pada permusuhan agama. Tuan-tuan, kemudian kalau tuan-tuan tengok zaman moden pula, apabila Amerika menjajah Iraq, so perkara yang sama berlaku semula. Fakta yang lebih kurang sama dikitar semula. Penganalisa-penganalisa politik ataupun isu antarabangsa mereka akan mengitar semula sebab apa Amerika menjajah Iraq, sebab nak minyak. Bahkan kalaulah betul-betul Amerika nak minyak, mereka tak perlu sampai ke Iraq kerana Iraq tu terlalu jauh dengan Amerika. Bahkan telah terbukti Amerika menghabiskan $1 trillion untuk survival tentera mereka di Iraq. Tuan-tuan, Amerika tak perlu pergi jauh-jauh, cukup kat Venezuela, di Venezuela. Kerana Venezuela adalah antara pengeluar minyak terbesar di dunia. Dan kerukan Venezuela dengan Amerika tak jauh. Bahkan hubungan Amerika dengan Venezuela tak baik sangat pun. So Amerika boleh create something, boleh buat sesuatu untuk nak dapatkan Venezuela. Sebagaimana mereka mencipta sebab mereka serang Iraq kerana ada senjata pemusnah. Sampai sekarang tak jumpa senjata pemusnah. Mereka boleh buat begitu, dan maknanya mereka boleh buat pada Venezuela untuk dapatkan minyak. Tapi kenapa jauh ke Iraq? Kenapa mereka serang dan menjajah Afghanistan? Penganalisis politik mereka juga bercakap tentang bahawa di Teluk Kaspia ada minyak. Tuan-tuan, belum korek lagi pun Teluk Kaspia tu dikatakan ada minyak. Venezuela dah confirm memang ada minyak banyak. Kenapa tak ambil Venezuela? Kenapa mesti Iraq? Kenapa mesti Afghanistan? Lalu apabila kita tidak meneliti apa yang disebut oleh Allah, maka kefahaman kita tak sama dengan apa yang telah disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Allah disebut wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Dan tidaklah mereka dendam, mereka bunuh hanyalah kerana keimanan yang ada pada orang beriman, kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Baik. Dalam surah Al-Buruj ni, Allah tidak bicara panjang tentang Ashabul Ukhdud. Kalau tuan-tuan nak tengok kisah Ashabul Ukhdud ni ada dalam hadis Sahih Muslim. Tuan-tuan boleh rujuk dalam Sahih Muslim. Hadis sahih daripada Suhaib. So saya tak bercadang untuk membaca teks hadis tersebut. Tuan-tuan boleh rujuk dalam Sahih Muslim kerana masa kita terbatas sampai 1.50 je. Maka tuan-tuan dan puan semua sekalian, saya baca kisah ataupun memberikan mafhum kepada kisah tersebut yang ada dalam hadis tersebut. Maka kata Nabi, dulu ada seorang raja daripada kalangan umat sebelum kalian. Nabi mulakan bicara Nabi kata dulu ada seorang raja daripada umat sebelum kalian. Cuma Nabi tak sebut raja mana, Nabi tak sebut apa nama dia, zaman mana, Nabi tak sebut. Bila Nabi tak sebut, ini bermakna perkara-perkara itu tidaklah penting sangat pun. Kerana teknik pengkisahan dalam Al-Quran dan hadis, Allah dan Nabi hanya membicarakan perkara penting saja. Yang tak penting skip. Cuba tuan-tuan tengok dalam Quran. Bila Allah cerita ni, semua benda penting-penting. Yang tak penting, Allah tak cerita. Cuba kita tengok kisah Nabi Nuh AS. Surah Nuh kan? Juzuk ke-29. Apa intipati penting dalam surah Nuh? Tuan-tuan kalau tengok intipati penting, antaranya ialah Nabi Nuh ni dakwah dia yang sangat penting. Allah anugerahkan, Allah berikan umur yang panjang untuk dakwah 950 tahun. 950 tahun. Dan Nabi Nuh dakwah macam mana? Da'utu qaumi, sampai Nabi Nuh mengadu pada Allah tentang kaumnya yang sangat ingkar.
Nabi Nuh kata, da'autu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Wahai Tuhanku, aku berdakwah siang dan malam, siang dan malam, falam yazidhum du'ai illa firara. Mereka tidak menyahut panggilan aku, melainkan mereka melarikan diri daripada aku. Tuan-tuan, bahkan ketika diperintahkan buat kapal, yang naik dengan Nabi Nuh ni hanya berapa puluh orang je. 950 tahun Allah bagi pada Nabi Nuh, hanya berapa puluh orang sahaja. Sebab itu tuan-tuan, kita tidak akan ditanya berapa ramai orang yang telah kita ubah. Yang kita akan ditanya apa usaha kita terhadap agama kita. Sebab soal hidayah ni milik Allah. Nabi Muhammad SAW pun tak mampu nak bagi hidayah pada siapa yang Nabi sayang. Abu Talib, bapa saudara Nabi, orang yang sangat dikasihi, bila meninggal dunia, Nabi bersedih di jasad, di jenazah Abu Talib. Sehingga Allah turunkan, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sungguhnya kamu Muhammad tak mampu nak bagi hidayah pada siapa yang kamu sayang. Allah lah yang beri hidayah pada siapa yang Allah nak. Hidayah ni milik Allah. Sebab tu saya selalu sebut pada AJK surau, masjid, kalau kita faham tentang ni, kita takkan ada rasa kecewa. Takkan ada rasa kecewa. Kita dah buat macam-macam dah blast dah dalam grup WhatsApp, dalam Facebook, banner, gantung, mata, buat macam-macam. Nak buat program kat masjid ni. Tiba-tiba yang datang tak apa ramai. Maka kita faham soal hidayah bukan milik kita. Ya Allah akan tanya apa usaha yang telah kita buat. Kalaulah berapa ramai yang berjaya itu mendapat hidayah itu diukur, maka antara orang yang paling gagal adalah Nabi Nuh AS. Tapi Allah bukan ukur pada berapa ramai. Allah ukur apa usaha yang telah kita buat untuk Islam. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila Nabi Nuh AS mengadu pada Allah, berdakwah siang dan malam, dan puak-puak ni larikan diri pada Nabi Nuh. Bahkan Nabi Nuh 950 tahun berdakwah dengan kaum yang sangat ingkar. Apa kata Allah? Kata Allah, tuan-tuan, ni kaum Nabi Nuh, yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim wa yastaghshawna thiyabahum. Nabi Nuh berdakwah, dia ambil jari tutup telinga. Wa yastaghshawna thiyabahum, ada ambil baju tutup kepala. 950 tahun berdakwah dengan kaum yang macam ni. Allah Rabbi, sangat sabar. Kalau saya, tuan-tuan, bukan 950 tahun, saya bagi salam je, tuan-tuan tutup telinga, saya balik terus. Punya lemahnya kita. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi intipati yang ada dalam kisah, dalam surah Nabi Nuh, surah Nuh ni, kisah Nabi Nuh ni tentang dakwah baginda. Bagaimana keingkaran kaumnya. Kemudian Allah telah berikan amaran. Kemudian mereka tetap ingkar, diperintahkan buat kapal. Kemudian mereka tetap ingkar, bahkan menyatakan bahawa Nabi Nuh gila. Kemudian sehinggakan Allah berikan banjir yang besar. Tuan-tuan, orang kita dalam intipati yang hebat, yang besar dalam kisah Nabi Nuh ni, terutama dakwah Nabi Nuh, dia tak ambil benda tu. Orang kita kalau tentang kisah Nabi Nuh ni, apa yang jadi isu penting pada dia? Kapal Nabi Nuh ni buat pada kayu apa? Padahal Allah tak cerita pun. Orang Melayu, benda tu pula jadi agenda penting dia. Saya dah sebut dah kan, teknik pengkisahan dalam Quran dan hadis, Allah dan Rasul hanya membicarakan isu-isu penting. Yang tak penting skip. Jadi hak penting ni patutnya kita fokus. Ini tak, orang kita tak fokus tentang dakwah Nabi Nuh, tentang apa yang penting dalam kisah-kisah yang telah disampaikan oleh Allah. Yang dibicarakan benda yang tak dibicarakan oleh Allah, tentang kayu koka, kapal Nabi Nuh ni buat pada kayu apa. Itu yang jumpa kayu koka tu. Padahal sumber hak kayu koka ni, ini semua sumber Israiliyat. Nabi tak sebut pun kayu apa. Benda tak penting. Oh, orang kita penting. Oh, kayu koka ni, orang pergi umrah, pantang orang pergi umrah, pesan. Bahkan kalau di Mekah, Madinah, kalau dia orang tengok orang Malaysia pakat nak offer jual kayu koka belaka,
Sebab orang kita excited dengan benda tu. Kadang yang jual bukan orang Arab pun, orang Bangladesh, orang Indonesia. Dia jumpa tengok orang Malaysia, "Pak, ini kayu koka, Pak. Kalau bapak pakai, insya-Allah bapak dilanggar bas enggak apa-apa, Pak." Beli, tuan-tuan. Beli. Balik Malaysia dan mati lepas seminggu, mati kena langgar basikal. Tuan-tuan, beli ni kalau kepercayaan bahawa kayu koka ni boleh memberikan manfaat dan mudarat, ia bahaya pada akidah. Kalau sekadar kepercayaan kita dari sudut saintifik, boleh jadi ada sesuatu yang Allah jadikan ingredient dalam kayu koka ni menyebabkan binatang buas tak nak dekat. Kalau kepercayaan sekadar itu, okey. Tapi kalau kepercayaan bahawa kayu koka ini, tuan-tuan, boleh, dia macam ni lah, ibarat ataupun buluh, boleh jadi ada ingredient, suatu ingredient dalam buluh ni menyebabkan ular dia jadi lemah dengan buluh. So kepercayaan dari sudut saintifik begitu, okey. Tapi biasanya orang kita, dia menjangkaui sekadar itu. Kayu koka pakai ni, boleh halang tu, boleh ni sekadar. Technically, saya sebut technically, ia berbahaya pada akidah. Tuan-tuan bayangkan, kita habis 6,000, 7,000, 8,000, pergi umrah, 10, 11, 12, pergi haji. Rupa-rupanya soal akidah tak selesai lagi. Soal akidah tak selesai lagi. Baik. Jadi, bila Nabi sebut, dulu ada seorang raja daripada kalangan umat sebelum kalian, dan Nabi sebut tentang raja ni, dia ni ada seorang ahli sihir. Dan ahli sihir ni makin lama makin tua, maka raja perintahkan ahli sihir ni supaya ajar kepada seorang anak muda, cari mana-mana anak muda untuk ajar ilmu sihir ni. Seorang budak untuk diajar ilmu sihir ni. Supaya budak ni bakal menjadi ahli sihir negara, menggantikan ahli sihir yang telah tua ni. Jadi ahli sihir ni dicari jumpa budak ni, dan bermula pada hari itu, budak ni rutin dia daripada rumah dia ke rumah ahli sihir. Setiap hari itulah rutin dia untuk diajar ahli sihir, diajar ilmu sihir. Sehingga ditakdirkan oleh Allah, dalam perjalanan budak ni nak pergi rumah ahli sihir, dia ditakdirkan bertemu dengan seorang rahib, ataupun seorang, kita mudah cerita, seorang guru lah. Jadi tuan-tuan, guru ni mengajar dia tentang Allah, tentang Tuhan. Lalu budak ni dah ada dua guru. Satu guru yang benar, yang kedua ahli sihir ni. So rutin dia dah berubah. Mula dia pergi rumah tok guru ni, kemudian dia pergi rumah ahli sihir. Dan kadang-kadang disebut oleh Nabi, dia lambat sampai rumah ahli sihir ni kerana menuntut daripada tok guru ni dulu. Kan? Baik. Jadi tuan-tuan puan-puan semua sekalian, sehingga ditakdirkan oleh Allah satu hari, sebab budak ni dalam hati dia duduk terfikir siapa yang benar antara tok guru ni dengan ahli sihir. Sehingga ditakdirkan oleh Allah dalam perjalanan dia nak pergi rumah tok guru tu, Nabi sebut ada seekor binatang besar yang duduk merentas tengah jalan sehingga orang tak boleh lalu lalang. Segi lepas kuliah, tuan-tuan jangan tanya saya pula, "Ustaz cerita tak habis, binatang tu binatang apa?" Tengok orang Melayu, saya sebut dah tadi kan, benda tak penting tu yang menjadi agenda besar buat dia. Tuan-tuan tak payah fikir binatang tu apa, dinosaur ke, spesies gajah Afrika ke, tak perlu fikir. Sebab Nabi hanya sebut seekor binatang besar yang duduk merentas tengah jalan, dan sehinggakan orang tak boleh nak lintas lalu lalang. Lalu budak ni, dia fikir masa ni lah dia nak buktikan siapa yang benar antara guru dan ahli sihir ni. Dia ambil batu yang kecil, secara logiknya takkan dapat mampu melukakan pun binatang itu, apatah lagi nak membunuhnya. Tapi dengan keyakinan dia minta pada Tuhan, dia kata, "Wahai Tuhan, jika guru ini lebih disayangi di sisimu berbanding ahli sihir, maka matikanlah binatang ini." Dan bila dibalik, binatang tu mati, dan dia yakin ketika itu guru itulah yang benar dan ahli sihir itu salah. Jadi dia pergi rumah guru ni. Bila sampai rumah tok guru ni, dia cerita apa yang berlaku pada dia. Tok guru ni kata, "Bermula pada hari ini, kedudukan kamu lebih mulia daripada aku." Kan? Tok guru tu kata, "Bermula pada hari ini, dengan apa yang terjadi pada kamu, kedudukan kamu lebih mulia daripada aku." Tuan-tuan, ini bermakna
murid boleh lebih mulia daripada guru dalam Islam. Orang yang mendengar boleh jadi di sisi Allah lebih mulia daripada orang yang bercakap. Saya suka untuk bagi contoh apa yang berlaku di Bangi beberapa tahun yang lepas, yang Tok Siak Surau yang meninggal dunia bulan Ramadan ketika sedang berpuasa dalam rumah Allah, ketika sedang salat dalam keadaan sujud. Tok Siak, dia juga muadzin. Tuan-tuan, 5 istimewa bulan Ramadan ketika sedang berpuasa. Kenapa saya sebut bulan Ramadan ketika sedang puasa? Ada orang bulan Ramadan tapi tak puasa. Dalam rumah Allah ketika sedang salat. Kenapa saya sebut dalam rumah Allah satu, ketika sedang salat satu? Lain tuan-tuan, sebab ada orang pergi rumah Allah nak curi tabung masjid. Dan dalam keadaan sujud yang Nabi sebut yang paling dekat, seorang hamba paling dekat dengan Tuhannya dan apabila dalam keadaan sujud. 5 perkara yang sangat istimewa. Tuan-tuan, Tok Siak masih hidup, siapa nak muliakan Tok Siak? Orang kata Tok Siak ni tukang cuci kapet je, ada tek cicak, buang lah. Kalau tanda kotor mungkin dia akan bersihkan. Orang tak peduli pun Tok Siak. Tak ada siapa nak muliakan Tok Siak. Orang cari ni, ustaz ni, tuan syekh ni, tuan apa-apalah nama, kalau ada al-al hujung lagi bagus. Allah yang maha tahu. Allah tidak memilih mana-mana ustaz, penceramah, tuan syekh itu, tuan syekh ini untuk mati dalam keadaan begitu. Allah yang maha tahu telah memilih seorang Tok Siak untuk mati dalam keadaan yang sangat mulia. Maka sebab itu pada pandangan manusia boleh jadi berbeza dengan pandangan Allah. Baik, tuan-tuan puan-puan semua sekalian. Jadi bila dia kata macam tu, Tok Guru dia kata kedudukan kamu lebih mulia pada aku. Dan kemudian bermula pada hari itu Allah telah berikan keistimewaan pada budak ni. Mana-mana orang yang sakit pergi jumpa dia, dia berdoa dan orang tu akan sembuh. Sakit apa pun orang tu akan sembuh. Sehingga kelebihan budak ini didengari oleh seorang menteri raja yang telah lama buta. Dia bawa hadiah yang banyak pergi jumpa budak tu. Bila jumpa budak tu, dia kata, wahai budak, kalau kamu mampu menyembuhkan buta aku akan hadiahkan hadiah yang banyak ni. Kemudian budak tu kata, yang menyembuhkan bukan aku, tapi Tuhan aku. Kalau kamu sanggup beriman pada Tuhan aku akan berdoa padanya, mudah-mudahan kamu sembuh. Menteri ni, dia beriman. Dia beriman. Lalu budak ni doa dan akhirnya menteri ni, tuan-tuan, sembuh. Bila sembuh daripada buta dia pergi jumpa raja. Bila jumpa raja, raja terkejut. Menteri ni lama buta dah. Lalu raja tanya, siapa yang menyembuhkan buta kamu ni? Menteri ni dengan berani dia kata, Tuhan aku. Bagi orang yang beriman, apabila iman telah masuk ke dalam jiwanya, menyebabkan dia tidak takut kepada makhluk. Walaupun raja ni memang zalim, dia yang menyembuhkan adalah Tuhan aku. Raja ni kata, adakah Tuhan selain aku? Ini menunjukkan dalam sejarah bukan Fir'aun saja yang mengaku Tuhan. Ada banyak. Sama ada dia mengaku Tuhan secara langsung ataupun dia mengaku Tuhan secara tidak langsung. Lalu menteri ini kata, ada Tuhan aku dan Tuhan kamu juga. Lalu bila raja dengar macam tu, raja marah. Dan raja telah menyeksa menteri ini dengan seksaan yang sangat dahsyat, sehingga akhirnya menteri ini dia tersebut nama budak tu. Raja perintahkan seret pula budak tu datang. Kan? Budak ni pun jawab, yang menyembuhkan Tuhan aku, bukan aku. Kan? Jadi tuan-tuan, seksa pula budak ni. Budak ni akhirnya dengan seksaan dahsyat, dia tersebut nama guru tu. Bawa pula guru tu. Kemudian bila guru tu sampai, ada 3 ada depan raja. Kemudian raja ugut menteri. Ugut tok guru tu dulu. Kalau kamu tak nak kembali balik, maksudnya masih mengakui bahawa Tuhan tu yang menjadikan, maka raja kata kamu akan digergaji 2 kepala kamu sehingga terbelah 2. Tuan-tuan, guru ni
memilih untuk mempertahankan akidah dia, dan sehinggalah digergaji kepala dia sehingga seluruh badan dan terbelah dua. Nabi sebut sebahagian badannya jatuh ke tanah. Kemudian bila dah mati Tok Guru ni, Raja ugut menteri tu pula. Kalau dia nak kembali pada agama asal, dia selamat. Tapi kalau masih memilih agama yang baru ni, mengaku pada Tuhan tu, dia akan dilakukan sama seperti Tok Guru tu, digergaji kepalanya dan tubuh badannya sehingga terbelah dua. Dan menteri ni juga memilih untuk pertahankan akidah walaupun digergaji dua. Dan disebut oleh Nabi, sebahagian badannya telah jatuh ke tanah. Lalu tiba giliran budak ni. Boleh jadi raja fikir, tak jadi dua orang pilih jalan yang sama, mungkin budak ni akan pilih jalan yang sama. Raja tukar teknik pula. Raja suruh bawa budak ni ke atas sebuah gunung. Suruh pengawal bawa budak ni ke atas sebuah gunung. Bila sampai di atas gunung nanti, suruh tanya budak ni. Kalau budak ni nak kembali pada agama asal, dia selamat. Tapi kalau pertahankan agama dia, dia akan ditolak daripada atas gunung. Bila sampai di atas gunung, maka budak ni berdoa pada Tuhannya. Tidak semena-mena gunung bergegar, semua pengawal jatuh, dia seorang je selamat. Sebelum saya teruskan kisah ini, perlu saya peringatkan, mungkin ada yang baru sampai, tuan-tuan boleh rujuk kisah ini dalam hadis sahih Muslim. Hadis sahih. Tuan-tuan ni bukan cerita Tamil. Tuan-tuan, wah, semua pengawal gunung bergegar, semua pengawal jatuh, dia seorang je selamat. Ni bukan kisah cerita Tamil, ni hadis sahih Muslim. Kalau cerita Tamil memang tuan-tuan kena otak letak tepi kejap. Tengok cerita Tamil ni. Saya pernah tengok dia buat perbandingan antara Hollywood dengan Tollywood. Hollywood dengan Tollywood. Tollywood tu ni cerita Tamil lah. Hollywood tuan-tuan, berlaku kejar-mengejar antara polis dan orang jahat ni. Tiba-tiba kereta ni laju, langgar bumper macam ada terbang sikit. Logik lah. Kembali pula cerita Tollywood. Hero berada di tengah sawah yang luas, atas traktor. Tidak semena-mena, ada puluhan traktor orang jahat keliling ni. Hero boleh lompat, boleh terbang dengan traktor dia. Jam kepala otak. Kalau fikir kan. Ini bukan cerita Tollywood. Kisah ini dalam hadis yang sahih telah disebut oleh Nabi. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Lalu bila budak ni selamat, dia kembali ke istana. Lalu dia sebut Tuhan dia telah menyelamatkan dia. Raja perintahkan pengawal bawa budak ni ke tengah lautan. Sama juga kalau nak kembali agama asal, dia selamat. Kalau kekal, dia akan dicampak di tengah laut. Sama juga tuan-tuan, dibawa ke laut. Kemudian dia berdoa pada Tuhannya. Lalu dia selamat, semua perahu terbalik, pengawal mati, dia selamat dan dia kembali semula pergi ke istana. Bila sampai istana, raja terkejut lagi. Tengok budak ni seorang je selamat. Akhirnya budak ni dia kata pada raja, dia kata, wahai raja, kamu sebenarnya takkan mampu bunuh aku apa keadaan sekalipun. Tapi kalau kamu nak bunuh aku juga, ada satu cara. Raja tanya apa cara dia. Budak ni kata, hendaklah kamu kumpulkan rakyat di satu kawasan bukit. Dan kamu ikat aku pada satu batang kayu. Dan pemanah yang nak panah aku itu mestilah menyebut Bismi Rabbil Ghulam, dengan nama Tuhan budak ni. Raja setuju. Raja kumpulkan rakyat, buat macam mana budak ni sebut. Rakyat dah dengar dah budak ni gagal dibunuh raja. Berapa keadaan gagal bunuh. Rakyat dah tahu dah. Hari tu nak tengok budak ni. Bila disebut dengan nama Tuhan budak ni, pemanah tu sebut, kemudian lepaskan panah tu, budak ni mati. Bila budak ni mati, Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata, orang ramai pada ketika itu, rakyat menyebut amanna bi rabbil ghulam, amanna bi rabbil ghulam, amanna bi rabbil ghulam. Kami beriman dengan Tuhan budak ni. Kami beriman dengan Tuhan budak ni. Kami beriman dengan Tuhan budak ni. Raja kaget. Raja perintahkan pengawal gali lubang yang besar dan dinyalakan api yang marak menyala. Dan kemudian raja telah ugut kepada rakyat, jika sekiranya mereka nak kembali agama asal, mereka selamat. Tapi kalau mereka kekal dengan agama dan keyakinan akidah budak ni,
mereka akan dikehendaki masuk dalam kawah berapi tersebut seorang demi seorang. Nabi sebut rakyat memilih mempertahankan akidah dan sanggup masuk dalam kawah berapi tersebut. Seorang demi seorang masuk. Sehinggalah giliran seorang ibu yang padanya ada bayi. Tuan-tuan, akhirnya dia macam berundur kerana tak sanggup dia ada bayi. Jadi tuan-tuan, ditakdirkan oleh Allah bayi ni Allah takdirkan mampu bercakap. Apa kata bayi ni disebut oleh Nabi? Ya ummi isbiri fa innaki 'alal haq. Wahai ibu, sabarlah ibu, sesungguhnya kamu berada di jalan yang benar. Ibu ni bila bayi cakap macam tu, maka ibu ni dengan bayi ni masuk juga dalam kawah berapi tersebut. Baik, kisah Ashabul Ukhdud ni antara intipati yang paling penting ialah ada segolongan manusia yang sanggup mempertahankan akidah mereka walaupun mereka diancam bunuh ataupun mereka dibunuh sekalipun. Bahkan kalau kita tengok dalam beberapa hadis Nabi, bukan umat terdahulu je, bahkan umat Nabi Muhammad pun ada juga golongan yang sanggup mempertahankan akidah mereka, sama ada mereka diancam bunuh ataupun mereka dibunuh sekalipun, mereka akan mempertahankan akidah mereka. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kawah berapi mengingatkan saya pada apa yang berlaku di Afrika Tengah. Saya pernah tengok satu video, tuan-tuan, Afrika Tengah juga orang Islam dibunuh, dizalimi, diseksa. Jadi saya pernah tengok satu video, tuan-tuan, bagaimana umat Islam dikumpulkan, mereka gali lubang dan kemudian mereka arahkan seorang demi seorang baring tepi lubang tu dan disembelih. Dah sembelih, tolak, next, okey, seorang lagi, baring, sembelih, next, seorang lagi. Tuan-tuan, sampai habis video ni, saya tengok ada dua perkara. Pertama sekali, semua tu tidak menunjukkan rasa takut langsung. Yang kedua, tuan-tuan, saya tengok ada seorang je agak macam ada rasa sakit. Semuanya tidak ada menunjukkan rasa sakit. Mengingatkan saya apa yang disebut oleh Nabi dalam kisah Ashabul Ukhdud. Kalau tuan-tuan tengok macam mana Pok IC sembelih orang kan, mengelupa sakit, tuan-tuan, tapi tidak pada mereka yang dalam pembunuhan tersebut. Begitu juga kalau kita tengok umat Islam di Syria. Umat Islam di Syria, saya dah membicarakan isu Syria ni dah tempoh 6 tahun lebih, tuan-tuan. 6 tahun lebih. Dah lebih 600,000 yang telah terbunuh. Angka ini disebut oleh Presiden Turki Erdogan yang telah memberikan bantuan sebanyak mungkin pada umat Islam di Syria. Bahkan mencebur diri dalam peperangan di Syria, terutama yang terbaru di Afrin lah, mengejar puak-puak komunis Kurdish ni, PKK. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dan YPG. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya selalu sebut bahawa isu Syria berpuluh kali ganda jauh lebih dahsyat daripada isu Palestin. Berpuluh kali ganda. Tapi orang kita fokus isu Palestin je, sedangkan Syria jauh lebih dahsyat. Jauh lebih dahsyat. Sama ada jumlahnya, cara pembunuhannya, tuan-tuan, tidak dapat nak dibayangkan dengan akal. Sebab tu saya suka untuk ceramah-ceramah Syria saya tontonkan sekali bukti-bukti video bagi orang faham. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di Syria ada sebahagiannya yang mereka ni bukan tak nak keluar. Sebahagiannya memilih untuk duduk dalam Syria, mempertahankan tanah air mereka daripada dicerobohi, dijajah oleh rejim Syiah dan sekutunya, dan mereka sanggup duduk di sana. Bahkan dalam tempoh 6 tahun lebih ni, banyak yang saya tengok, tuan-tuan, walaupun mereka dibom, mereka dibunuh, banyak kali saya tengok, tuan-tuan, contoh ada video ayah yang anak dia 3 orang mati sekali. Rumah ni semua dibom. Dia kata apa? Biar seluruh dunia tidak bantu kami, kami masih ada Allah yang akan bantu kami. Tuan-tuan, perkataan ini tidaklah keluar melainkan keyakinan orang ini, keyakinan yang solid pada Tuhannya. Keyakinan yang solid pada Tuhannya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, isu Syria ni isu yang sangat penting. Isu sangat penting. Tuan-tuan, jangan duk nampak isu Palestin je. Kan? Saya selalu menyebut tentang isu
isu Palestin ni, kalau tuan-tuan tengok, orang kita ni dia banyak kepada sentimen. Perjuangan berdasarkan sentimen dan isu, bukan kerana ilmu. So kerana sentimen dan isu, dia tak akan ke mana. Macam sekarang lah, bila Donald Trump umum, semangat kejap, demonstrasi sana, demonstrasi sini, boykot sana, boykot sini. Lepas 2-3 bulan slow balik. Masa 2012 Israel serang Gaza pun begitu, boykot sana, boykot sini, demonstrasi sana, demonstrasi sini. Kemudian 2-3 bulan slow balik. Nak tunggu bila Donald Trump umum pula, baru semangat balik. Ini berdasarkan isu dan sentimen. Takkan ke mana? Takkan ke mana. So kita tak nak sekadar isu dan sentimen, kita nak perjuangan kita berdasarkan ilmu. Saya operate lutut dah sebulan lebih sikit. So hari pertama saya dah boleh berjalan okey. Kemudian saya pergi kuliah salah satu tempat di Pandan Indah, kuliah maghrib di kawasan taman, sesurau di area taman. Sampai situ tengok ada orang ambil dah parking, kan? Bila cek orang tu bukan datang surau, dia orang area taman tu, parking tempat berceramah. Yang menariknya, stiker belakang Save and Pray for Gaza. Semangat. Tapi kau buat macam perangai negara haram Israel ambil tanah Gaza. Dia marah Israel ambil tanah Gaza, dia ambil tempat berceramah. Apa bezanya kau? Sekadar semangat. Orang bawa stiker, dia bawa stiker. Orang Hamas, dia pun Hamas. Takkan ke mana? Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau tuan-tuan perasan, saya nak mengajak berfikir dengan realiti yang berlaku sekarang. Palestin, kalau tuan-tuan tengok, average kematian hari ni mungkin ada seorang, besok tak ada, lusa tak ada, tulat tak ada, kemudian seorang tak ada, 3 orang tak ada, seorang balik. So average-nya begitulah. Syria, setiap hari tuan-tuan, puluhan yang dibunuh, kadang-kadang ratusan. Keluar dalam media? Tak keluar. Palestin, seorang kena bunuh, tuan-tuan boleh tengok dalam akhbar, tuan-tuan boleh tengok dalam berita. Dan kronologi pembunuhan detail. Seorang lelaki Palestin telah bawa pisau cuba untuk menikam tentera Israel. Lalu tentera Israel telah menembaknya. Kita baca kronologi pembunuhan detail. Seorang gadis Palestin membawa beg sekolah, disangka ada bom, lalu tentera Israel telah menembaknya. Detail kronologi. Seorang, 2 orang. Syria, jangan kata detail, pembunuhan itu pun tidak dilaporkan. Kenapa? Tuan-tuan, media yang banyak dikuasai oleh popok Zionis ni, mereka lebih faham. Kenapa isu Syria ditutup? Tuan-tuan, secara fakta sejarahnya, tidak ada kuasa yang berjaya ambil Palestin, mereka terlebih dahulu mesti membebaskan bumi Syam, khususnya bumi Syria. Ini fakta sejarah. Tak ada kuasa boleh ambil Palestin tanpa bebaskan bumi Syam, khususnya bumi Syria. Tak ada. Bahkan sejarah umat Islam, kita berjaya ambil Palestin 2 zaman. Zaman Sayyidina Umar dan zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Kedua-dua tokoh ini juga sebelum membebaskan Palestin, mereka juga terlebih dahulu membebaskan bumi Syam, khususnya bumi Syria. Jadi tuan-tuan, Syria ni umpama pintu masuk kepada pembebasan Palestin. Tanpa pembebasan Syria, Palestin takkan dapat lagi. Bahkan pembunuhan Dajjal oleh Nabi Isa pun tuan-tuan berkumpul di mana? Di Manaratul Bayda, Masjid Al-Umawi, di Dimashq ataupun Damsyik. Tengok hadis-hadis apabila Nabi Isa turun ketika Imam Mahdi nak jadi imam, kan? Kita baca hadis tu. Begitu juga kalau kita tengok hadis bila Nabi sebut Yaumul Malhamatil Kubra, bila berlakunya perang akhir zaman. Ada hadis dalam riwayat Imam Tirmizi dan hadis yang lebih kurang sama dalam Sahih Bukhari. Nabi sebut bila berlakunya perang akhir zaman, Malhamah Kubra ni, tuan-tuan, bukan orang Islam je percaya, orang Kristian percaya, orang Yahudi pun percaya. Tapi kepercayaan mereka dan keyakinan, persediaan mereka jauh lebih dahsyat pada umat Islam. Mereka sampai buat filem.
Bahkan kalau tuan tengok dalam hadis yang lain, Nabi sebut la taqumus sa'a hatta yuqatilul muslimun al-yahud fayaqtuluhumul muslimun hatta yakhtabi al-yahudu min wara'il hajar wa syajar fayaqul hajar wa syajar ya Abdullah ya muslim hadha yahudiyyun min wara'i fata'ala faqtuluhu illa al-gharqad fa innahu min syajaril yahud. Nabi tetapkan berlaku kiamat sehinggalah orang Islam akan bunuh pokok Yahudi ni. Sehingga bila pokok Yahudi ni takut, mereka berlindung sebalik pokok dan batu. Kata Nabi, ketika itu pokok dan batu boleh berbicara. Bila mereka berlindung sebalik pokok, pokok akan kata, ya Abdullah, wahai hamba Allah, ya Muslim, wahai orang Islam, hadha Yahudiyyun mi wara'i fata'ala faqtuluh. Ni Yahudi belakang aku, datang sini bunuh dia. Nabi sebut illal gharqad, melainkan satu jenis pokok, nama pokok itu pokok gharqad, fa innahu min syajaril yahud. Itulah pokok orang Yahudi. Tuan-tuan kalau type gharqad di carian Google, antara maklumat yang tuan-tuan perolehi, di Israel mereka telah tanam pokok orkad ni tuan-tuan secara berleluasa, kerana mereka percaya, mereka sedar pokok inilah yang akan menyelamatkan mereka apabila berlakunya perang akhir zaman nanti. Puak-puak Yahudi ni tuan-tuan study hadis, study Quran jauh lebih dahsyat daripada sebahagian umat Islam. Tuan-tuan, jadi bila Nabi sebut, bila berlakunya Yaumul Malhamatil Kubra, perang akhir zaman, Nabi kata fustatul muslimin yauma idzin bi ardin yuqalu laha al-Ghutah. Nabi kata benteng umat Islam pada ketika itu akan berada di Ghutah. Nama tempat tu Ghutah. Ada beberapa hadis bila Nabi sebut nama tempat, kita tercari-cari mana tempat tu. Tapi hadis ni tuan-tuan tak perlu cari dah. Sebab Nabi kata fiha madinatun yuqalu laha Dimashq. Dan Ghutah ini terletak di satu bandar, nama dia Dimashq ataupun Damsyik. Nabi kata khairu manazilul muslimin yauma idzin. Itu benteng terbaik bagi umat Islam pada ketika itu. Ini bermakna bila berlaku perang akhir zaman, di mana benteng umat Islam? Di Ghutah, di Damsyik dan di Syria. Jadi tuan-tuan, sebab itu musuh-musuh Islam sangat sedar tentang perkara ini. Kalau tuan-tuan pergi negara umat Islam mana pun, perjuangan Palestin ni, walaupun pemerintah dia sangat sekular, mereka benarkan untuk berjuang isu Palestin. Nak takbir sebut Hamas, nak angkat bendera Palestin, dipersilakan. Mana-mana negara umat Islam, walaupun pemerintahnya sekular, mereka tak kisah nak berjuang isu Palestin. Tapi Syria no. Seolah-olah apa yang tuan-tuan perlu nampak, musuh-musuh Islam membiarkan kita hanya berjuang di koridor, di kaki lima dengan Hamas, Palestin, Hamas, Palestin. Tapi pintu masuk kepada pembebasan Palestin iaitu bumi Syria, mereka telah kawal rapi. Nampak tuan-tuan? Sebab tu dia orang tak kisah nak berjuang Palestin, dipersilakan. Pintu ni mereka sedar kami telah kawal rapi. Sekadar Palestin saja tanpa pembebasan bumi Syria, seolah-olah fakta sejarah tidak menunjukkan begitu. Baik, sebab itu kita menyebut isu Syria ni isu yang sangat penting. Kan? Isu Syria isu yang sangat penting. Bahkan Erdogan Turki tuan-tuan, pemerintah yang peduli isu ummah ni, dia sangat-sangat ambil berat tentang isu Syria. Jadi tuan-tuan, di Syria, Mujahidin terpaksa berhadapan dengan 3 kelompok. Pertama sekali, rejim Syiah Bashar Assad dibantu oleh Rusia. Rusia tuan-tuan, Rusia 2 minggu lepas Putin telah sebut tentera Rusia yang dihantar ke Syria berjumlah 45,000 orang. Tuan-tuan bayangkan betapa seriusnya ke dalam isu Syria, 45,000 orang. Dibantu oleh Iran. Tuan-tuan, ada orang duk sokong Iran okey, penyelamat ummah. Kita tidak ada kompromi dalam hal ini, minta maaf. Kita NGO isu yang terlibat secara langsung isu Syria ni tuan-tuan, saya sendiri pergi hantar bantuan, kita temui pelarian Syria, rakyat masih ada dalam, kemudian NGO yang banyak terlibat isu Syria. Kita jumpa para mujahidin, kita jumpa para ulama, termasuk ulama-ulama besar, Syekh Ali As-Sabuni, Syekh Quraim Ar-Rajih, bahkan kita jumpa Rabitatul Ulama Syam, satu ulama Syam yang diketuai oleh Syekh Usama Rifai. Kelima-lima kelompok ini sepakat menyatakan Syiah sedang bunuh kami.
Yang heran, ada orang kat Malaysia kata tak ada kena Syiah, tak ada kena Iran. Iran tuan-tuan, dia serang, dia hantar tentera bukan secara rahsia, declare daripada permulaan isu Syria, declare terlebih awal akan hantar tentera dan senjata. Tiba-tiba kita kata Iran tak ada kena. Marah Syekh Usamah Rifai. Allahu Rabbi. Tuan-tuan puan-puan semua sekalian, kalau tuan-tuan ingat Disember 2016, isu Aleppo kan, duk heboh isu Aleppo. Aleppo saja Iran hantar 20,000 tentera. Aleppo saja, bukan seluruh Syria. Tuan-tuan boleh bayangkan. Iran, Rusia, Iran, Iraq. Iraq ni negara Syiah, tuan-tuan kena tahu. Dulunya negara Sunni, Amerika jajah, Amerika serahkan pada Syiah. Kononnya Amerika takut dengan Iran, Iran kuasa, itu semua bohong je. Tuan-tuan, logiknya kalau Amerika takut pada Iran, kenapa apabila dia jajah Iraq, diserahkan pemerintahan Iraq kepada Syiah dan merupakan tali barut Iran? Kenapa? Kalau Amerika takut pada Iran, satu negara, kenapa perlu diwujudkan Iran dan Iraq sebagai kuasa Syiah? Bodoh sangat ke Amerika? Dah takut kat Iran, jadikan Iran double dengan ada Iran dan Iraq. Dulu Iraq negara Sunni, sekarang negara Syiah. Itu juga Hizbullah, pengganas Syiah di Lebanon. Begitu juga saya dah share dalam Facebook saya. Tuan-tuan boleh tengok Facebook saya, Asri Khalid. Dan tuan-tuan, kelompok-kelompok Syiah pada seluruh dunia yang pergi bantu rejim Syah Bashar Assad, daripada Pakistan, daripada Afghanistan, daripada Yaman, daripada merata. Dan ada bendera-bendera pengganas Syiah ni pada seluruh dunia. Kita dah share di Facebook. Dan tuan-tuan puan-puan semua sekalian, kemudian dibantu, ni kelompok pertama. Kelompok yang kedua ialah puak komuniti Kurdish komunis. Kurdish ni ada Islamik, ada yang komunis. Yang secara besarnya lah, yang saya generalkan, ada Islamik dan ada komunis. Islamik ni ramai, kebanyakannya mereka dah join Mujahidin. Yang komunis ni tuan-tuan, ni yang duk perang ni, mereka berada dalam yang dinamakan Kurdistan, sempadan dengan 5 negara, Turki, Armenia, Iraq, Iran dan Syria. Tuan-tuan, jumlah mereka 30 juta orang. 30 juta orang. Dan mereka ni tuan-tuan, yang paling kuat YPG, PKK. Peshmerga taklah sekuat yang dua ni. Jadi tuan-tuan puan-puan semua sekalian, Mujahidin terpaksa berhadapan dengan mereka. Alhamdulillah Turki banyak membantu Mujahidin dalam berhadapan pok-pok komunis, komuniti Kurdish komunis ni. 2. Yang ketiga, ISIS ataupun Daesh. Sebab tu bila saya sebut Mujahidin, saya tidak bermaksud ISIS. Kerana para ulama telah tolak ISIS ataupun Daesh. Kelompok yang ala-ala Khawarij melampau, dan tuan-tuan mereka menyerang Mujahidin. Dalam banyak isu tuan-tuan, rejim Syiah Bashar Assad boleh cross over kawasan ISIS untuk serang Mujahidin. Tuan-tuan boleh bayangkan. Jadi tuan-tuan puan-puan semua sekalian, isu Syria ni isu yang sepatutnya mendapat tempat pada mata umat Islam. So kita dah perjuangkan isu ni dah 6 tahun lebih tuan-tuan. Tuan-tuan boleh buka NGO saya, pengurusi NGO Green Project. Tuan-tuan boleh buka Facebook Green Project. Di sana ada nombor akaun, tuan-tuan boleh infak. So mereka sangat memerlukan, sangat-sangat memerlukan. Tuan-tuan boleh tengok segala gambar, video yang telah kami share, apa yang kami buat di sana. So tolong bantu. Tuan-tuan, Palestin, NGO Palestin, seorang dua hak kena bunuh, mereka lancarkan dana tuan-tuan, mereka boleh dapat berjuta. Isu Syria masih lagi orang tak faham, dengan menganggap kononnya ni semua perang saudara. Tuan-tuan, kalau diberi keizinan, kita buat 2-3 sesi ceramah isu Syria, sebab selalunya saya buat 2 jam. Kalau pejabat-pejabat ni ada masa ni, mungkin 2-3 sesi. Tuan-tuan tengok, saya akan tunjuk siaran langsung akidah puak-puak rejim Syiah dalam TV Syria sendiri. Tuan-tuan boleh tengok akidah mereka itu akidah apa. Sebab orang duk kata ni perang saudara, melainkan tuan-tuan rasa puak-puak Syiah Alawiyah ni saudara tuan-tuan, saya tak tahu.
tapi kita boleh tunjukkan video-video bagaimana mereka bercakap dalam siaran langsung TV Syria. Tuan-tuan boleh nilai sendiri bagaimana akidah mereka. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, sikit sekali itu saja. Tuan-tuan boleh tengok lanjutan dalam Facebook Asri Khalid, ataupun tuan-tuan boleh tengok dalam di Green Project. So maklumat-maklumat yang kita bekalkan, mudah-mudahan kita dapat kefahaman. Dan tuan-tuan perlu faham, pembukaan Palestin tuan-tuan akan dapat dibuka dengan bebasnya bumi Syria. Sebab itu kita sebut bumi Syria bumi yang sangat penting untuk kita berjuangkan. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وانصر المجاهدين في سوريا وفي كل مكان. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Tuan-tuan, saya umumkan hujung tahun ni, hujung bulan cuti sekolah hujung tahun ni, saya akan bawa jemaah umrah. Kok-koklah ada yang nak join, boleh hubungi saya. Wallahu a'lam.